Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'alil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, puan-puan, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini kita masih dihidupkan, masih menghidup udara segar, masih bernyawa lagi, kita dapat lagi kita bertemu dalam kuliah kita kali ini. Moga-moga dengan sering kita mengikuti kuliah-kuliah ini akan bertambahlah ilmu dan kefahaman kita tentang ajaran Islam. Lebih-lebih lagi kali ini kita membicarakan tentang solat, tentang sembahyang. Akan bertambahlah ilmu kita tentang sembahyang itu. Ya, jadi syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha memberi hidayah kepada hamba-hambanya. Moga-moga kita tergolong dengan golongan hamba yang diberi hidayah dan kita digolongkan dengan hamba yang bersyukur sehingga ke akhir hayat kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah iman kami, kekalkanlah hidayah ini, dan jadikanlah kami hamba yang Kau kurniakan mati husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, penghujung hayat yang baik, yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga dengan selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita di akhirat nanti dapat syafaatnya. Ya, dengan itu dapat redha Allah dan kita dapat dimasukkan ke syurga insya-Allah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kali ini kita menyambung kuliah kita. Kuliah lepas kita telah belajar tentang syarat-syarat solat. Kali ini kita akan belajar tentang rukun solat. Jadi beruntunglah mereka yang dikurniakan, dianugerahkan oleh Allah dengan nikmat dapat bersolat. Mereka beruntunglah kalau hamba Allah yang mukmin, yang beriman, yang Islam ini dikurniakan dengan amal solat yang istiqamah, bersembahyang sehingga ke akhir hayat. Bayangkan berapa ramai lagi umat Islam hari ini yang tak tahu solat, tidak mengerjakan salat, tak tahu salat dan tak ambil tahu pun tentang sembahyang, tak ambil tahu pun tentang solat. Jadi inilah nikmat yang besar dalam hidup kita, kita patut syukur pun. Jadi kalau kita nak sembahyang, bagi mereka yang baru sedar mula, alhamdulillah, marilah sama-sama kita belajar, sama-sama kita solat. Kalau kita nak solat, tak ada cara lain, kita kena bersalat dalam ajaran Islam, hendaklah kita meniru, mengikut apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan para sahabat dengan berkata, sallu kama raaitumuni usalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Yani hendaklah kamu bersembahyang, bersolat seperti mana kamu melihat aku sembahyang, seperti mana kamu melihat aku bersolat. Riwayat Bukhari. Sebenarnya hadis ini ada panjang lagi. Rasulullah mengajarkan seorang sahabat, maka tapi inti patinya ialah kalau kita nak bersolat, siapa saja kita umat Islam, hendaklah kita meniru sallu kama raaitumuni usalli, iaitu bersembahyanglah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi hari ini insya-Allah kita akan belajar sembahyang seperti mana yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i ataupun Asy-Syafi'iyah, ya. Kerana sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mengerjakan sembahyang, mana dia menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan sembahyang, artinya dia meruntuhkan agamanya. Dan beza antara kita dengan orang lain, antara kita dengan agama lain, antara kita dengan orang yang tidak beriman, antara kita orang Islam yang beriman dengan orang kafir ialah sembahyangnya.
Barang siapa tak sembahyang, dia tak ada beza, mak cakap tak ada beza dengan orang kafir, tak ada beza dengan orang tak beriman. Maka kita yang beriman hendaklah kita menyembah Allah, hendaklah kita sembahyang. Jadi kalau kita nak sembahyang, tak ada cara lain melainkan kita wajib mempelajari ilmu-ilmu sembahyang itu. Kita kena ada ilmu, kerana prasyarat nak kenal Allah itu adalah dengan ilmu. Maka pada kali ini kita belajar ilmu tentang sembahyang, iaitu rukun-rukun Islam. Ya. Jadi persiapkan diri kita untuk menjadi orang yang ada ilmu tentang sembahyang. Jadi kita belajar tentang rukun-rukun Islam. Rukun-rukun solat, maafkan saya. Kita belajar tentang rukun-rukun solat. Rukun solat itu 13 perkara. Ini pendapat yang masyhur di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, 13 perkara rukun solat. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan rukun solat itu sehingga 17 perkara. Bahkan ada yang mengatakan sampai 23 rukun. Jadi 17 perkara itu kerana mereka mengambil kira seperti Syekh Salim As-Sumair di dalam kitabnya Safinatun Najah mengatakan rukun solat itu ada 17 perkara kerana termasuk dikira sekali dengan tamak ninah. Tamak ninah di dalam salat yang berlaku iaitu ketika tamak ninah ketika kita rokok dikira satu rukun. Tamak ninah ketika i'tidal dikira satu rukun. Tamak ninah ketika sujud pun dikira satu rukun. Dan tamak ninah ketika duduk antara dua sujud dikira juga satu rukun. Maka dah ada 13 tadi, campur yang ini 4, maka menjadilah 17. Itu pendapat ulama, iaitu Syekh Salim bin Sumair dan ramai lagi. Tetapi yang masyhur, ulama masyhur, jumhur ulama mengatakan rukun solat itu ada 13 perkara. Rukun solat ini mengikut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ataupun pendapat yang muktamad yang dipegang seperti yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhaj. Ya, rukun solat 13 perkara berserta tamak ninah pada 4 tempat, iaitu rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Faham ya? Nah, jadi apa itu tamak ninah? Tamak ninah itu ialah bermaksud tenang ataupun diam seketika. Diam sekejap tanpa bergerak-gerak, itu dikatakan tamak ninah. Ya, ketika kita, contohnya ketika kita rokok, kita diam sekejap. Diam itu ulama kata kadar paling kurang sekali, iaitu kadar paling kurang ukuran diam itu ketika itu ialah dengan sebutan subhanallah, iaitu kadar sebutan sekali sebut subhanallah. Ketika kita rokok, kita hendaklah seluruh anggota kita hendaklah tetap dan diam dalam rokok itu sekurang-kurangnya dalam keadaan sebutan subhanallah ketika itu. Dalam beberapa second saja, beberapa saat saja. Ya, maka itu dinamakan tamak ninah. Begitu. Jadi pada kali ini kita belajar rukun Islam 13 perkara yang ditulis oleh ataupun pada yang ditulis dalam kitab Maniatul Musalli karangan Syekh Daud Fatani, ulama besar. Begitu juga Syekh Abdul Samad Falambani dalam Syairus Salikib mengatakan rukun sembahyang itu ada 13 perkara dan banyak lagi ulama-ulama yang lain, ya. Jadi kita hari ini belajar yang 13 perkara itu kerana tamak ninah itu sudah ada di dalamnya sekali, mana diterangkumkan menjadi hanya 13 perkara. Jadi saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik dan buat catatan kalau kita tak faham lagi, terutama bagi mereka yang belum ada asas, yang baru belajar. Dan ini sebenarnya adalah yang asas-asas kita belajar. Saya akan cuba sebaik mungkin menyampaikan pada tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak semua dengan sebaik mungkin mudah dipaham dan secara kalau boleh tidak panjang dan pendek masa, moga kita tidak boring. Tapi saya akan cuba sebaik mungkin huraiannya, moga kita faham. Kalau tak faham, ulanglah dengar video ini, ya. Jadi rukun sembahyang yang kita belajar hari ini adalah rukun solat itu 13 perkara. Berapa? 13 perkara. Yang pertama sudah tentulah niat. Yang pertama niat rukun solat itu, ya. Yang kedua takbiratul ihram. Nanti kita hurai selepasnya. Kita sebut dulu satu persatu. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam ataupun berdiri betul, ya, berdiri betul bagi yang mampu di dalam sembahyang wajib fardu, ya. Jadi yang ketiga qiyam, pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga qiyam berdiri betul, keempat membaca surah Al-Fatihah, ya, keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rokok, yang keenam i'tidal ni bangun dari rokok, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk antara dua sujud, yang ke-9 tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, yang ke-10 membaca selawat pada tahiyat akhir, membaca selawat pada tasyahud akhir, yang ke-11 duduk untuk membaca tasyahud akhir ataupun duduk membaca tahiyat akhir, yang ke-12 memberi salam yang pertama.
Ya, yang ke-13 tertib. Itulah 13 perkara. Ya, 13 perkara dianggap sebagai rukun solat. Rukun solat wajib dilaksanakan. Tanpa rukun tak sahlah solat itu. Begitu. Ingat tu ya. Rukun solat wajib dilaksanakan. Tidak ada rukun, tidak sahlah solat itu. Kerana ulama berkata rukun ini umpama kalau diibaratkan seorang manusia, ya, rukun itu umpama kepala. Kepala pada manusia itu. Jadi kalau manusia tanpa kepala, confirm pasti dia tidak akan hidup. Kerana kita hidup mesti ada dengan kepala. Jadi artinya tidak ada kepala, tidak tertegaklah solat, tidak ada rukun, tidak adalah rupa solat itu. Solat itu tidak menjadi, tidak dinamakan solat kalau tidak menjaga rukun-rukunnya. Begitu juga manusia, kalau dia tidak ada kepala, dia tidak akan hidup. Ya. Itu kalau rukun. Macam sebelum kuliah sebelum ni kita belajar tentang syarat sah solat. Syarat sah solat pula ulama kata kalau ibarat seorang manusia, syarat sah itu ibarat nyawa. Sama juga, tak ada nyawa tak hidup lah. Walaupun lengkap anggota kita, ada kepala, ada tangan, ada kaki semua, tapi tak bernyawa, maka kita dianggap mayat. Tak hidup, manusia yang tak hidup. Maka syarat sah solat itu, syarat-syarat itu ibarat nyawa. Kemudian sunat abaat. Ini setengah kita belum belajar lagi, setengah kita ya. Tak apa, nanti kita belajar, saya sebut dulu. Sebab perumpamaan sembahyang itu umpama seorang manusia. Sunat abaat itu ialah anggota badan. Ibarat anggota badan kita, tangan, kaki, telinga, ada hidung apa semua, itu dipanggil sunat abaat. Jadi kalau ibarat anggota tubuh, sembahyang itu sunat abaat. Artinya tidak ada anggota tubuh, cacatlah anggota itu. Cacatlah manusia itu. Begitulah sembahyang. Kalau tidak ada anggota tubuh dia, kalau tidak ada sunat-sunat abaat, maka cacatlah sembahyang itu. Sebab itu kalau tertinggal sunat abaat, kita hendaklah kena sujud sahwi. Begitu. Tapi kemudian ulama kata lagi kalau ibarat umpama manusia, sunat hayat ada lagi satu sunat, nanti kita hurai kemudian, kita akan sampai bab tu. Ini kita cerita secara umum dulu. Sunat hayat itu kalau pada manusia ibarat rambut dan kuku. Artinya sunat hayat pula dia mencantikkan, menghiaskan lagi sembahyang itu. Kalau tak ada rambut, botak aja Allah, tak handsome kan, maka ada rambut cantik. Begitu juga kuku. Kalau orang tak ada kuku, cacatlah jari-jarinya. Jadi begitulah perumpamaan ulama kata sembahyang ini ibarat batang tubuh manusia, ibarat manusia ya. Jadi kita kembali pada rukun solat yang 13. Sekarang kita huraikan. Kita bincang baik-baik tentang rukun yang pertama. Rukun yang pertama, jumhur ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan rukun pertama itu ialah niat. Rukun pertama itu ialah niat. Niat tu bahasa Arab, bahasa kita niat juga kot. Ya. Niat tu iaitu qasdun, qasdu syai'in muqtarinan li fi'lih. Niat itu ialah qasdu syai'in muqtarinan li fi'lih, iaitu melakukan sesuatu serentak dengan melakukannya pada awal perbuatannya. Itu maksud niat. Artinya niat itu dilakukan serentak dengan perbuatannya di awal perbuatan itu. Itu dalam kitab Manatul Musalli Syekh Daud Fatani berkata begitu, iaitu qasdu syai'in muqtarinan li fi'li, melakukan sesuatu serentak dengan melakukannya pada awalnya. Ya, boleh juga kita nak faham, dekatkan faham kita, niat itu ialah gerak hati kita. Gerak hati sendiri untuk mendirikan solat berserta bersama-sama dengan perbuatannya dilakukan pada mula-mula perbuatan, pada awal pekerjaan. Faham? Sekali lagi. Niat itu ialah gerak hati sendiri untuk mendirikan solat bersama-sama dengan perbuatannya dilakukan pada mula-mula perbuatan ataupun pada mula-mula pekerjaan. Faham? Tak faham juga? Saya buat lagi satu contoh untuk mudah faham, mendekatkan faham. Niat itu lintasan hati. Gerak hati itu lintasan hati. Tapi bukan dia melintas saja ya. Mana lintasan hati, gerak hati. Niat itu gerak hati, ataupun lebih tepat kita sebut niat itu menghadirkan hati. Niat itu menghadirkan hati untuk melaksanakan, untuk mendirikan solat beserta bersama perbuatannya, dan niat itu dilakukan di awal perbuatan. Mula-mula bersembahyang itulah, disitulah niat tu. Di awal perbuatan, makna hadirkan hati kerana kita nak bersolat, kita nak sembahyang, itulah dinamakan niat. Kemudian niat itu pula tidak dilakukan dengan secara terpaksa, bukan orang paksa-paksa. Dan perbuatan itu bukan dilakukan secara paksa, niat kita tadi. Mestilah kerana Allah SWT, kita tak dipaksa, memang kita nak buat. Begitu. Sebab firman Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya dan tidaklah mereka disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya di dalam agama. Artinya kita tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas di dalam kepadanya dalam agama. Itu maksudnya. Jadi kita tak boleh dipaksa-paksa, niat itu bukan yang dipaksa, mesti niat yang ikhlas kerana Allah. Kemudian Rasulullah SAW dalam satu peristiwa juga pernah menyebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya sungguhnya amal-amal itu dimulai dengan niat, perbuatan itu dimulai dengan niat, dan sungguhnya untuk setiap seorang pahalanya berdasarkan apa yang dia niatkan. Ini hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perkara itu, perbuatan itu dimulai dengan niat, bergantung, dan pahalanya diberikan mengikut apa yang dia niatkan. Begitu. Ya, itu niat. Rasulullah SAW. Mana kita beramal ni mestilah dengan innamal a'malu binniyat. Setiap satu mestilah beramal tu dengan niat. Maka pahala itu diberi atas dasar niat itu. Ijma' ulama mengatakan perlunya niat dalam solat. Ijma' ulama mengatakan perlunya niat dalam solat dan ibadah umum. Ulama pun beritahu, ijma' seluruh ulama berpendapat niat ini perlu, bahkan wajib berniat. Kalau kita tidak berniat, maka nanti tidak jadi ibadah. Jadi ijma' ulama mengatakan perlunya niat di dalam solat dan ibadah umum, apa-apa ibadah-ibadah yang lain. Kenapa kita kena berniat? Ustaz, apa tujuan niat? Okey. Jadi tujuan niat ialah yang pertama, membezakan ibadah dengan adat. Ingat tu. Supaya kita semayang ni, ini bukan adat. Ini ibadah, ini perintah Allah. Semayang tu perintah Allah. Kan? Kuliah-kuliah yang lepas kita dah beritahu. Semayang tu perintah Allah yang ditentukan waktunya kepada kita. Maka untuk membezakan semayang tu jadi adat, kita hendaklah pasang niat. Jadi tujuan berniat pertama membezakan ibadah dengan adat. Ini bukan adat kebiasaan. Yang kedua, tujuan berniat ialah membezakan ibadah, sama ada ibadah itu fardu, atau itu ibadah sunat, atau itu ibadah nazar yang dinazarkan. Begitu. Kalau kita bernazar, kita kena sebut dia nazar. Kalau ibadah fardu, kena sebut tu fardu, kena niatkan. Kalau sunat, kena niatkan sunat. Maka itu tujuan niat, membezakan antara ibadah-ibadah itu. Yang ketiga, tujuan kita berniat ialah membezakan jenis-jenis ibadah. Kita bezakan jenis ibadah. Solat, contohnya kita nak sembahyang subuh, ini ibadah ini sembahyang tapi sembahyang subuh. Yang sekejap lagi sembahyang zuhur, sekejap lagi sembahyang asar, sekejap lagi maghrib, isyak, dan begitulah seterusnya. Artinya tujuan berniat ialah membezakan jenis-jenis ibadah. Tujuan berniat membezakan jenis-jenis ibadah. Kemudian di mana nak berniat? Maka tempat berniat itu adalah di dalam hati. Wajib berniat itu di dalam hati. Kerana dengan kata lain, niat itu kerja hati, bukan kerja lain. Bukan kerja anggota-anggota lain. Tidak ada niat itu kerja tangan. Tidak ada niat itu kerja mata. Mata yang niat. Tidak ada niat itu kerja telinga. Tak ada. Niat itu adalah kerja hati. Lidah pun tidak boleh melakukan kerja niat itu. Jadi tempat berniat itu di dalam hati. Wajib berniat di dalam hati. Begitu. Tapi melafazkan niat itu sunat hukumnya. Dilafaz dengan lidah sunat hukum. Tapi menghadirkan hati itu, berniat itu wajib. Jika berniat lain dengan yang diniat lain disebut lain, maka yang diniat itulah yang diterima, yang dikira oleh Allah. Ini bila ada persoalan macam ni. Dia sembahyang zuhur, kan? Dia niat dah sembahyang zuhur. Dalam hati dia niat dia sembahyang zuhur 4 rakaat, jadi makmum macam tu. Tapi bila dia angkat takbir, dia sebut asar. Maka yang dikira adalah niatnya yang zuhur tadi, maka sah sembahyangnya. Melainkan bila dia berniat sembahyang zuhur, melainkan bila dia sebut sembahyang zuhur tetapi dia niat sembahyang asar dalam waktu zuhur, maka tidak salah solatnya. Tapi sekarang ni dia memang sembahyang waktu zuhur, niatnya pun zuhur, tetapi disebut lafaz lidah dia asar, maka yang dikira adalah niat hatinya. Kerana kita dah beritahu tadi, niat itu kerja hati. Wajib berniat itu tempatnya di hati. Kemudian kita dah niat tu, ada pula syarat-syarat niat. Bukan kosong, syarat-syarat niat kena ada. Iaitu yang pertama, tadi kita dah ulang, kita sebut lagi, kita ulang lagi. Syarat-syarat niat yang pertama, niat tu mestilah dengan hati. Hendaklah dilakukan niat itu dengan hati, itu syarat yang pertama. Kita sebut dah, takkan hidung nak niat kan. Okay.
Jadi niat hendaklah dilakukan dengan hati. Syarat yang pertama. Yang kedua, berniat ketika mengangkat takbiratul ihram, yaitu menghadirkan niat bermula daripada huruf alif dalam kalimah Allah. Dan sebelum ra ataupun dalam kalimah akbar. Faham? Artinya kita mula berniat ketika mengangkat takbiratul ihram itu dengan Allah, memula daripada huruf alif. Memula daripada huruf alif sehingga kepada bar. Allahu Akbar. Niat itu di dalam itu. Bermula sebut Allahu Akbar. Bermula sebut Allahu Akbar. Di situlah niat itu. Ya, niat boleh dihadirkan antara kedua huruf tersebut. Ini dah disebutkan dalam kitab-kitab besar fikih seperti Al-Um dan sebagainya, ya. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ketika berniat, 3 perkara ini wajib ada dalam niat. Ketika kita berniat, mesti ada 3 perkara ni. Apa dia 3 perkara tu? Pertama yang disebut qasad ataupun qasdun. Yang kedua ta'arud. Ya, ta'arud ataupun setengah orang sebut ta'arad. Yang ketiga ta'ayin ataupun orang sebut ta'ayun. Jika sembahyang itu salat fardu. Artinya ini syarat niat yang ketiga. Pertama mesti ada dalam niat yang ketiga itu mesti ada qasad, mesti ada ta'arud, mesti ada ta'ayun. Jika sembahyang itu sembahyang wajib, sembahyang fardu. Begitu. Yang B, ini yang ketiga, syarat sah niat yang ketiga. Tadi qasad, yang B qasad dan ta'ayun jika solat sunat yang ada waktu. Jika solat sunat saja tidak perlulah kita kena ada ta'arud, tapi cukuplah kalau kita ada qasad dan ada ta'ayun pada salat sunat yang ada waktu. Ini nanti kita terangkan, dengar dulu. C, yang ketiga, mana syarat ketiga, syarat niat yang sah niat yang ketiga. C, qasad sahaja jika solat sunat mutlak. Jadi A qasad, ta'arud, ta'ayun, B qasad dan ta'ayun, C kena ada qasad sahaja jika sembahyang sunat mutlak semata-mata. Itu antara syarat-syarat sah niat. Nanti kita harus kerja. Jadi mendatangkan 3 perkara ini dalam hati, yaitu sama ada di awalnya dan di pertengahannya atau di akhir ketika menyebut Allahu Akbar. Mulut kita, lidah kita sebut Allahu Akbar, ketika itu hati kita berniat. Kena niat yang kena ada qasad, ta'arud, ta'ayun, kena niat kita sedang mengerjakan solat. Maka bagi mendatangkan 3 perkara ini dalam hati, yaitu sama ada di awal atau di pertengahan atau di akhirnya ketika menyebut Allahu Akbar, sudah memadai bagi kita orang awam. Itu dimaksudkan niat. Nanti dalam bab takbiratul ihram kita akan huraikan niat ini, yang tu. Jadi apa itu qasad? Tadi orang tanya qasad. Qasad ni qasdun, qasad iaitu berniat di dalam hati ataupun menyengajakan niat di dalam hati. Apa yang disahajakan tu? Menyahajakan niat hendak mengerjakan solat, hendak mengerjakan sembahyang. Itu dipanggil qasad. Qasad tu niat lah. Niat tu artinya didatangkan, disahajakan, menyengajakan niat. Sahaja aku sembahyang zuhur, begitu. Kemudian ta'arud ataupun ta'arud. Ta'arud tu apa dia? Iaitu menyatakan menentukan fardunya. Ini aku sembahyang fardu ni. Fardu apa? Fardu maghrib. Ini fardu isya, ini fardu zuhur, ini fardu asar. Itu contoh. Itu dipanggil ta'arud ataupun ta'arud. Kemudian apa itu ta'ayun atau ta'ayin? Ta'ayun itu iaitu menyatakan waktu solat itu. Menyatakan waktu solat itu, kita sekarang ni solat apa? Solat sunat ke? Solat wajib ke? Dia menyatakan waktu solat itu solat maghrib ke, isyak ke? Waktu solat itu. Ataupun kita sembahyang solat gerhana ke? Begitu. Jadi ketiga-tiga ini mestilah dihadirkan di dalam hati semasa mengangkat takbiratul ihram. Tapi kalau sembahyang wajib, ketiga-tiga ini hendaklah disertakan. Mana tadi menentukan waktu solat itu, itulah waktu solat isyak fardu. Menentukan fardu itu fardu apa? Fardu maghrib, macam tu, sembahyang fardu, begitu. Jadi ketiga-tiga ini ketika sembahyang wajib mesti ada. Ketika sembahyang fardu yang 5 waktu mesti ada. Kecuali kalau kita sembahyang Jumaat. Manakala jika solat Jumaat, hendaklah kita tambah pula niat ini. Dalam niat itu ditambah dengan menyatakan atau meniatkan. Katalah sembahyang Jumaat kita jadi imam, maka mesti kita berniat kita imam. Kita tambahkan menyengajakan niat kita imam kalau sembahyang Jumaat. Begitu juga kalau sembahyang Jumaat itu kalau kita makmum, kita hendaklah menambah niat itu bahawa kita makmum. Kena niat kita makmum baru sah solat berjemaah Jumaat kita. Kalau tidak sahlah salat berjemaah Jumaat kita. Begitu. Faham ya? Faham, mohon fahamlah insya-Allah.
Saya akan buat ringkas-ringkas, maksudnya sependek mungkin, tidak mau terlalu panjang, kita faham, tapi ulang-ulang lah. Jadi niat itu wajib, berniat itu rukun, wajib. Siapa sembahyang tak ada niat, tidak sah sembahyangnya. Seperti kita sebut tadi, kenapa kita bersembahyang? Tujuannya membezakan antara ibadat dan adat. Kemudian tujuannya menentukan kita ini sembahyang, kita solat, membezakan antara fardu dan sunat. Itu tujuan kita berniat. Maka kalau kita tak ada niat, innamal a'malu binniat, setiap perkara, setiap amalan tu ada niatnya. Kalau tidak, maka Allah bagi pahala mengikut apa yang diniatkan. Begitu ya. Jadi berniat itu wajib, sebab dia rukun. Tetapi ini ramai orang keliru nih. Bila kita sebut niat waktu sembahyang, dia membaca lafaz. Itu membaca lafaz niat. Membaca lafaz niat itu hukumnya sunat sahaja. Di dalam mazhab Syafi'iyah, membaca lafaz niat itu hukumnya sunat saja. Pendapat Imam Ramli mengatakan disunatkan melafazkan apa yang diniatkan sebelum takbir, sebelum sembahyang, agar lidah dapat membantu hati dan menghindarkan daripada was-was. Itu kata Imam Ramli. Maksudnya kita menyebut melafazkan niatnya, dia kerja melafaz niatnya, dia mentahkikkan, membantu hati kita untuk mengekal, menguatkan niat itu. Jadi dilafazkanlah dia. Jadi dalil sunat melafazkan niat ini pernah disebut oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Katanya dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratahu wa hajjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata begitu, labbaika umratahu wa hajjah. Jadi hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. Hadis riwayat Muslim. Maka dalil inilah menyatakan bahawa kalau kita beramal, beribadah, kita mesti menyengajakan niat. Artinya mesti berniat. Mesti kita berniat. Jika solat sunat mutlak, iaitu solat sunat yang tidak khusus dengan waktu atau sebab, memadailah dihadirkan niat pada qasad sahaja. Tak perlu ta'arud, tak perlu ta'ayin. Itu kalau kita sunat mutlak semata-mata. Jadi inilah antara contoh-contoh lafaz niat dia. Contoh-contoh lafaz niat. Ini lafaz niat dia tujuan dia kena hafal juga, bagus juga kalau kita tahu. Sebab tujuan dia ialah dia ini menguatkan, mentahkikkan niat kita. Maksudnya niat kita tadi ditahkikkan oleh lafaz-lafaz niat tadi yang kita akan baca ni. Iaitu antaranya contoh lafaz niat, bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli fardaz zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Maafkan saya. Usalli fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kalau kita makmum, kita tambahlah usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Begitu. Kalau kita imam, kita tambah usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Macam tu. Sahaja aku salat fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat tunai menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Begitu. Itu salat zuhur. Kalau salat asar usalli fardal asri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang asar 4 rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Ataupun kalau kita sembahyang maghrib, usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kalau kita jadi makmum, macam tadi saya kata, tambahkan makmuman. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita sembahyang isya, usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardal isya 4 rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau sembahyang subuh, usalli fardal subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi itulah lafaz-lafaz niatnya. Dan inilah yang dikatakan niat, lafaz niat dan maksud niat di dalam rukun
rukun yang 13 tadi ya. Di dalam rukun 13 tu kita wajib berniat. Niat itu di mana? Niat itu di dalam hati. Maka wajib berniat hati. Tujuannya kita berniat ialah untuk membezakan ibadah dengan adat. Itu dia. Jadi ini kuliah kita kali ini iaitu rukun sembahyang yang 13, itu bab niat. Rukun yang pertama adalah niat. Jadi moga-moga kita dapat memahaminya dengan sebaik mungkin. Tak faham ulang lagi. Jadi kena ingat innamal amalu binniyat. Setiap perkara itu mestilah dengan niat. Jadi kita belajar sungguh-sungguh bab sembahyang ini supaya termakbul lah, supaya kita dapat keberkatan, dapat kemuliaan. Kemudian kita dapat merasai inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini tujuannya. Kalau kita sembahyang, insya-Allah kita akan terpelihara daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sembahyang itu biarlah dengan ilmu. Jadi itu saja kuliah kita kali ini. Moga-moga ada manfaatnya. Moga-moga kita dapat memahaminya. Dan andai ada kelemahan, banyak kelemahan itu, ampun maaf, itu adalah kelemahan iman saya sendiri, kelemahan ilmu saya. Saya mohon ampun maaf dan buanglah jauh-jauh. Tapi kalau ada kebaikannya, terimalah, kerana hakikatnya kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Moga-moga kita akan terus diberi hidayah, dipimpin dan menjadi orang yang rajin solat, istiqamah solat sampai ke akhir hayat kita. Dan kita berdoa juga moga-moga keturunan kita, anak cucu kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang rajin solat, menunaikan solat dan tidak meninggalkan solat. Ya. Sekian. Aqulu qouli hadza. Kita akhiri dengan membaca tasbih kifarah dan salawat wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi. Sekian, ampun maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.